أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب العالمين. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapatlah kita sama-sama hadir ke masjid untuk menunaikan salat fardu Jumaat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih lagi diberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, iaitu nikmat yang paling besar di dalam kehidupan kita. Kerana berapa ramai orang yang hidup tetapi bukan hidup di dalam Islam, dan berapa ramai orang yang mati tetapi bukan mati dalam keadaan Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih lagi kita diberi kesempatan untuk terus hidup melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangan. Di dalam hidup ini banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tanpa kita dapat menghitung. Walau satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak dapat membandingkan dengan ibadah yang kita lakukan. Walaupun kita melakukan ibadah selama seumur hidup tanpa berhenti, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang bermaksud, sekiranya kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, pasti sekali-kali kamu tidak dapat menghitungnya. Ada sebuah kisah tentang seorang ahli ibadah yang telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada satu ketika dahulu, beribadah selama 500 tahun lamanya, beribadah tanpa henti siang dan malam, pagi dan petang, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berterusan selama 500 tahun, sehingga beliau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika pada mahsyar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya dengan mengatakan, wahai hamba-Ku, masuklah kamu ke dalam syurga-Ku dengan rahmat-Ku. Lalu ahli ibadah ini berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan, ya Allah, aku ini sudah beribadah kepada Engkau selama 500 tahun lamanya. Kenapa aku dimasukkan ke dalam syurga-Mu dengan rahmat-Mu? Aku tidak mahu untuk memasuki syurga-Mu dengan rahmat-Mu, tetapi dengan ibadat-Mu. Lalu aku jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah memanggil ahli ibadah ini dan mengatakan, mari sini aku timbang
segala amalanmu selama 500 tahun dengan satu nikmat yang diberikan kepadamu, iaitu nikmat mata. Lalu Allah timbang nikmat mata, sebiji mata, dengan amalan yang selama 500 tahun itu. Lalu bila ditimbang, ternyata nikmat mata itu lebih berat daripada amalan yang dilakukan selama 500 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai ahli ibadah, sesungguhnya amalan yang kau lakukan selama 500 tahun tidak cukup, hanya ditimbangnya sebelah biji mata semata-mata, dibandingkan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sangat banyak. Dan kita patut bersyukur, dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setiap pemberian yang diberikan kepada kita. Contohnya seperti udara yang kita hirup, oksigen, air yang diberikan, dan makanan-makanan yang lazat-lazat yang diberikan kepada kita. Dan sangat banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, yang Allah kurniakan kepada kita, yang kita tidak mampu untuk membalasnya. Dan hanya kita mampu untuk beribadah kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Saya suka untuk membicarakan tentang kelebihan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran dan fadilat-fadilat Al-Quran. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lam harf, wa mim harf." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang bermaksud, barang siapa membaca satu huruf daripada kitab Allah, iaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu digandakan kepada 10 kali ganda ganjarannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bermaksud alif lam mim mempunyai 3 huruf, dan setiap huruf ini diberikan satu kebaikan kepada sesiapa yang membacanya, dan setiap kebaikan digandakan kepada 10 kali ganda. Subhanallah, sangat mudah untuk kita mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan membacakan beberapa huruf daripada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang begitu besar. Sebagai contoh, kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim mempunyai 19 huruf. 19 huruf bersamaan dengan 19 kebaikan, dan digandakan kepada 10 kali ganda bersamaan dengan 190 kali ganda. Dengan hanya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala memberi kita ganjaran 190. Jika pahala ini kita nampak pasti penuh masjid ini sehingga perlu ditambah ke 3 hingga 5 tingkat, tapi sayangnya Allah menguji kita dengan tidak memberikan kita nampak, dan kita dapat melihatnya dengan mata kasar di dunia ini. Tapi Allah akan menunjukkan pahala itu di akhirat kelak, dan dibalas dengan ganjaran pahala dan syurga, insya-Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Yang bermaksud sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah sebaik-baik manusia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa jika kamu ingin balik menjadi sebaik-baik manusia, dalam kamu mempelajari Al-Quran, dan setelah kamu mempelajari Al-Quran, dalam kamu mengajarkannya kepada orang lain pula. Dan sangat banyak hadis tentang kelebihan dan keutamaan Al-Quran yang di dalam Al-Quran ada menyebut, dan di dalam hadis juga ada disebutkannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahlul Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
lillahi minan nasi ahlun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Allah mempunyai keluarga. Lalu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qila man hum ya Rasulullah?" Dikatakan kepada Nabi, siapakah ahli keluarga Allah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh." Orang yang membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran merupakan ahli Allah. Inilah kelebihan dan keutamaan orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut, yuqalu li sahibil Quran yawmal qiyamah, iqra' warqi fid darajat, warqi kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin kunta taqra'uha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, dikatakan kepada ahli Al-Quran, iaitu orang yang menghafal dan mengamalkan Al-Quran pada hari kiamat, bacalah Al-Quran dan naiklah beberapa darjat ataupun tingkatan sehingga sampai tempat kamu berhentinya. Apabila kamu berhenti membacanya, itulah tempat ataupun kedudukan kamu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memperdalami ilmu Al-Quran, kita dah mengetahui apakah makna Al-Quran. Al-Quran bermaksud Kitabullah al-Munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bi tilawati, yaitu Al-Quran ialah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila kita membacanya dia tinggal ibadah. Dan dia mempunyai dari dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada turunnya sehingga pengakhirannya. Walaupun ramai orang yang tadi sebarat ataupun orang-orang yang membenci kepada Islam cuba untuk memutarbalikkan ataupun mencipta Al-Quran yang baru, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaganya dan memeliharanya sehinggalah hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Inilah jaminan Allah Subhanahu wa taala tentang pemeliharaan Al-Quran daripada sebarang anasir-anasir yang cuba untuk mengubahnya dan untuk merosakkannya. Walaupun Al-Quran berkurangan, walaupun Al-Quran tidak wujud di muka bumi ini, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dengan membanyakkan orang yang menghafalnya. Begitulah keutamaan dan kelebihan Al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, qala faraja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fil masjid. Ketika kami di masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kami. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum yuhibbu an yabdu ila al-hal wal aqiq fayati kull yawm binaqatain qumawain zahrawain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah kamu sekiranya kamu pergi ke Buthan? Buthan ini satu tempat di tanah Arab. Dan apabila kamu pergi ke sana, kamu mendapat 2 ekor unta merah, yang mana unta merah ini merupakan unta yang sangat mahal harganya dan berkali-kali ganda harganya daripada unta biasa. Faya'khudhahuma fi ghairi wala qat'i rahim. Lalu kamu ingin mendapatkan unta 2 unta merah ini
dan kamu mengambilnya tanpa ada pertumpahan darah ataupun berlaku perselisihan. Lalu para sahabat menjawab, kulluna ya Rasulullah yuhibbu dzalik. Kami semua menyukainya ya Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqum ahadukum ila al-masjid fa yata'allamu ayatan min kitabillahi ta'ala khairul lahu min naqatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, sekiranya kamu pergi ke masjid untuk mempelajari 2 ayat daripada kitab Allah, iaitu Al-Quran, lebih baik ataupun terlebih baik daripada 2 ekor unta merah. Wa thalathan khairun min thalath, dan 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta merah. Wa arba'un khairun lahu min arba' wa min a'daduhunna min al-ibil, dan 4 ayat Al-Quran yang kamu pelajari terlebih baik daripada 4 ekor unta merah, dan begitulah seterusnya. Itulah kelebihan Al-Quran. Hanya dengan kita mempelajari 2 ayat sahaja daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ganjaran kepada kita terlebih baik daripada 2 ekor unta merah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, pada itu saja Tasbih Mendas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pengumuman untuk tariah yang surau Al-Hijrah yang beralamat Darul Mustatin di Kota Kemuning. Kita akan mengedarkan kupon untuk majlis korban pada InsyaAllah pada hari Selasa, ya. Tujuan ini untuk kita mengedarkan daging-daging korban yang sebanyak 11 ekor dan juga kambing sebanyak 4 ekor. Dan tuan-tuan yang bermaksud kalau hendak kupon itu, kita akan edarkan pada malam ini atau malam esok dan hari Ahad. Dan untuk bukan permastatin, warga negara asing yang beragama Islam pun akan kita edarkan. Tetapi pada hari raya pertama itu, selepas solat Idul Adha, jadi yang bukan berwarga negara, tapi kalau nak juga kita akan lakukan. Sebenarnya bahagian dia tak banyak, lebih kurang dalam 500-600 saja. InsyaAllah pada Pemasyatin Kariah Surau Al-Hijrah, kalau berminat bolehlah datang pada kuliah kita tiap malam yang kita adakan sehingga hari malam raya Adha. Dan pada malam raya Adha juga kita akan mengadakan takbir dari rumah ke rumah. Dan siapa yang berminat bolehlah bagi nama kepada Tuan Haji Syafiq, kita masih kita tugas pada hari ini, ya. Dan itu saja pengumuman pada hari ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.